dikemas oleh pasukan khusus. Antara pendekatan utama dalam melaksanakan penyusupan melalui laut adalah menggunakan teknik penerjunan rabedak. Rabedak adalah teknik penyusupan yang menggunakan bot jenis rigid inflatable ataupun bot kembun tigar yang telah siap diisi angin. Seterusnya diterjunkan dari pesawat dengan menggunakan payung terjun dan diikuti oleh tim perenang tempur yang melakukan penerjunan payung statik. Latihan rabedak ini merupakan salah satu cara penyusupan tim perenang tempur melalui laut, yang mana kita akan menggunakan pesawat C-130 yang akan menggugurkan perahu ke laut dan penerjun-penerjun. Kemudian di situ kita akan terus bergerak ke tempat yang telah ditetapkan. Seorang anggota sebelum menjalani latihan rabedak, ia perlu menghadiri beberapa kursus untuk kelayakan beliau bagi menyertai latihan sebegini. Antaranya adalah asas payung terjun dan mempunyai ahli perenang tempur. Untuk terjun di air, biasanya di Z lah, di Z di air dan di darat. Jadi untuk di air ni dia lebihkan kepada keselamatan di air lah. Jadi mereka mendarat di air, bot akan terus sampai mengambil diorang. Dan angin semua tak ada bezanya, sama di mana yang di darat. Kalau di darat, dia punya risiko di sekelilingan dia lah. Kalau katanya diesel tu clear, takut dia tersasar keluar di halangan pokok, bangunan besar-besar. Itu salah satunya risiko di darat lah. Kalau di air tiada apa sangat, cuma kalau gelombang lah akan menggugatkan mereka lah. Tapi dari segi dengan persiapan diorang, saya yakin diorang dah lebih siap lebih awal lah dengan apa yang diorang dah lalui latihan sebelum ni lah. Diorang juga yang datang ni pun bukan bawa sekali dua kali masa pertujuan, maknanya dia nak explain jam tu lah. Di dalam operasi sebenar, terjun rabedak ni merupakan satu teknik yang berkesan di mana kita telah uji dan kita dapat lihat ia merupakan salah satu teknik yang berkesan untuk situasi yang sebenar. Peralatan yang digunakan semasa penerjunan ia berbeza dengan peralatan lain kerana latihan sebegini kita akan lakukan terjunan di laut di mana ia memerlukan peralatan yang sesuai bagi seseorang anggota untuk terjun di laut, seperti baju wetsuit dan fin dan pakaian perenang tempur. Ini bagi membolehkan anggota meneruskan operasi beliau semasa berada di air, di darat maupun di udara. Jangka masa yang diperlukan bermula daripada terjun sehingga ke lokasi penyusupan kita, ia mengambil masa yang begitu lama kerana kita pertama sekali kita akan terjun dulu daripada pesawat. Setelah mendarat di air, anggota perlu merapat di bot perahu yang diterjunkan. Setelah itu anggota akan naik ke atas bot ataupun perahu yang diterjunkan dan terus bergerak melakukan penyusupan ke lokasi yang telah ditetapkan. Penerjunan ini dilakukan di ketinggian 1000 kaki dari paras laut. Walaupun kelihatan begitu mudah, kerana apa yang dipamerkan kepada kita hari ini adalah penerjunan di waktu siang. Namun operasi sebenar penyusupan adalah hampir pasti hanya dilakukan pada waktu malam, bermula matahari terbenam sehingga sebelum matahari terbit, kerana pada waktu itulah pandangan dan penglihatan pihak musuh berkurangan berbanding pada siang hari. Perbezaan antara operasi dan latihan ia amat berbeza kerana semasa di operasi sebenar kita perlu mementingkan misi dan tugas kita untuk berjaya melaksanakan operasi tersebut. Dari segi latihan pula, kita ada SOP latihan yang perlu kita ikut untuk bagi memastikan latihan tersebut berjalan dengan lancar, keselamatan anggota dan peralatan dalam keadaan baik dan terkawal. Di samping itu, kita juga mementingkan peralatan-peralatan yang kita gunakan semasa latihan kerana ianya boleh digunakan untuk latihan-latihan seterusnya.
Berbeza pula dengan apabila operasi sebenar, peralatan-peralatan tersebut memang kita akan guna dan kita akan tinggalkan. Kita terus dengan melakukan aktiviti-aktiviti untuk meneruskan operasi tersebut. Operasi ini yang biasanya dilakukan pada waktu malam berbanding dengan apa yang kita lihat sebenarnya jauh lagi mencabar dan berbahaya. Pada masa yang sama, pasukan ini juga dilengkapi dengan peralatan khas untuk mengurangkan risiko dikesan. Di dalam latihan ini ada peralatan-peralatan yang tidak boleh dipamerkan atas faktor kerahsiaan.